Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid semua. Murid-murid semua sihat ke? Dah makan ke? Belum lagi? Tak apa. Nanti habis belajar kita makan. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tayangkan satu gambar kepada murid-murid semua dan cikgu nak murid-murid semua kenal pasti sifat-sifat yang terdapat dalam gambar tersebut. Boleh ya? Okey, sekejap. Okey, dekat sini cikgu ada tayangkan satu gambar sebiji buah apple. Jadi, wah sedapnya buah apple ni. Jadi cikgu nak tanyalah kepada murid-murid semua kan, apakah sifat-sifat yang terdapat dalam sebiji buah apple ini? Tak tahu, tak apa, kita bincang sama-sama ya. Okey, kalau murid perasan lah kan, buah apple ni dari segi warna buah apple ni macam mana? Dia warna merah ke? Warna kuning ke? Hitam ke? Putih ke? Hijau ke? Atau warna dia macam mana? Betul, warna dia adalah warna merah. Seterusnya lah, kalau murid kan, seterusnya macam murid ni pernah makan kan buah apple kan? Mesti pernah makan buah apple kan? Jadi agak-agak rasa buah apple tu dia rasa macam manis ke? Pahit ke? Masam ke? Atau rasa dia macam mana? Betul, rasa dia adalah manis. Seterusnya dari segi bentuk buah apple ni macam mana bentuk dia? Dia bentuk segitiga ke? Bentuk bintang ke? Bentuk segi empat ke? Atau bentuk dia macam mana? Betul, bentuk buah apple adalah bentuk bulat. Pandai. Dan kalau murid perasan kan, dekat situ dia ada nampak macam air-air je ke atas buah apple tu. Jadi agak-agak permukaan buah apple ni dia permukaan kering ke, basah ke atau macam mana? Betul, permukaan dia adalah basah. Jadi, berdasarkan perkataan merah, bulat, manis, basah, apakah murid faham berkaitan dengan keempat-empat perkataan ini? Apa yang murid faham? Tak tahu? Tak apa, cikgu akan terangkan ya. Okey, berdasarkan perkataan merah, bulat, manis, basah sini ialah merupakan perkataan adjektif. Ya, perkataan adjektif. Murid-murid semua dah belajar kan perkataan adjektif dekat sekolah rendah. Tapi tak sedalam-dalamnya. Jadi hari ini cikgu akan ajar murid-murid berkaitan dengan perkataan adjektif. Apa itu adjektif? Okey. Kata adjektif ialah merupakan kata sifat. Kata adjektif juga boleh dipanggil sebagai kata sifat, iaitu perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Contohnya adalah manis, lama, bulat, rindu, tinggi, takut, jauh dan sebagainya. Okey. Kata adjektif boleh dikenali atau dikesan kebiasaannya kata tersebut diikuti atau didahului oleh kata penguat seperti amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak, benar dan sebagainya. Tetapi kata adjektif ni juga boleh kita kenal pasti tanpa kata penguat. Contohnya rumah itu besar. Jadi dia tidak memerlukan kata penguat pun kita dah boleh dapat kenal pasti kata itu kata adjektif. Okey, seterusnya kata adjektif pula boleh dibahagikan kepada 9 kelompok atau 9 jenis, iaitu jenis sifat atau keadaan, jenis warna, macam buah apple tadi warna dia merah, jenis ukuran buah apple tadi bulat. Bentuk buah apple tadi itu bulat. Lepas tu jenis waktu, jenis jarak, jenis cara, jenis perasaan dan jenis panca indera. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian jenis kata adjektif, iaitu terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu keadaan, perasaan, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, warna dan panca indera. Kita akan pergi kepada satu persatu ya. Jenis kata adjektif yang pertama ialah keadaan.
iaitu terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Jenis kata adjektif keadaan ini menunjukkan sifat atau keadaan sesuatu. Sebagai contoh, Amir merupakan pelajar yang paling pandai di sekolah itu. Kata adjektif pandai itu menunjukkan sifat atau keadaan bagi Amir itu, iaitu seorang yang pandai. Contoh yang lain seperti baik, lemah, berani dan sebagainya. Okey, seterusnya jenis kata adjektif yang kedua iaitu warna, iaitu terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan, menunjukkan warna akan sesuatu. Contoh ayat, Hafiz membeli baju yang berwarna merah itu. Perkataan merah itu merupakan kata adjektif yang menunjukkan warna bagi baju yang dibeli oleh Hafiz. Contoh perkataan lain ialah hijau, biru dan kuning dan sebagainya. Jenis kata adjektif yang ketiga iaitu ukuran. Terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Jenis kata adjektif ukuran ini menunjukkan ukuran akan sesuatu benda. Contoh, Faiz membaca buku yang paling tebal itu. Perkataan tebal itu merupakan kata adjektif yang menunjukkan ukuran bagi buku yang dibaca oleh Faiz itu. Perkataan yang lain seperti kecil, besar, nipis dan sebagainya. Jenis kata adjektif yang keempat pula iaitu bentuk, iaitu terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Jenis kata adjektif bentuk ini menunjukkan rupa bentuk sesuatu benda. Contohnya seperti meja makan yang ayah saya beli itu berbentuk bulat. Perkataan bulat ini merupakan kata adjektif bentuk yang menunjukkan rupa bentuk bagi meja makan yang dibeli oleh ayah saya itu. Perkataan lain selain daripada bulat seperti lepeh, lurus, segitiga, segi empat dan sebagainya. Seterusnya, jenis kata adjektif iaitu waktu, iaitu terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Jenis kata adjektif waktu ini menunjukkan masa terhadap sesuatu keadaan. Contohnya, Naim dikenakan denda oleh guru disiplin kerana dia datang lambat ke sekolah. Perkataan lambat itu menunjukkan masa Naim tu datang ke sekolah disebabkan dia lambat, dia dikenakan denda oleh guru. Jadi perkataan lain selain daripada lambat seperti lewat, cepat, awal dan sebagainya. Jenis kata adjektif yang seterusnya ialah jenis jarak, iaitu terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Jenis kata adjektif jarak ini menunjukkan jarak sesuatu keadaan. Contoh, jarak rumah Fatin ke rumah Amir adalah sangat jauh. Jauh itu merupakan jarak antara rumah Fatin ke rumah Amir. Perkataan lain selain daripada jauh ialah dekat, hampir, rapat dan sebagainya. Seterusnya, jenis kata adjektif cara, iaitu terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Contohnya, pengaliran air sungai itu deras. Perkataan deras itu menunjukkan keadaan kelakuan bagi air sungai tersebut. Dia merupakan penerang bagi air sungai tersebut. Contoh lain selain daripada kata deras iaitu laju, jelas, sering dan sebagainya. Seterusnya, jenis kata adjektif perasaan, iaitu terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama dan diikuti oleh kata sendi nama. Contohnya, anak kecil itu gembira sekali dengan permainan itu.
Perkataan gembira itu merupakan kata adjektif perasaan kerana gembira itu menunjukkan perasaan terhadap anak kecil itu yang gembira disebabkan permainan itu. Contoh perkataan lain selain daripada gembira seperti sayang, suka, benci dan sebagainya. Dan jenis kata adjektif yang terakhir ialah panca indera, iaitu terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan kelima-lima indera sebagai penerang kata nama. Contohnya, minuman itu sungguh manis. Manis ini merupakan indera bagi rasa, menunjuk yang membawa maksud manis itu merupakan rasa bagi minuman itu. Contoh perkataan lain selain daripada manis ialah lazat, lemak, pahit dan sebagainya. Baik, sekarang kita berada di penghujung waktu kelas. Jadi sebelum cikgu ingin mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada sediakan beberapa soalan untuk murid perlu jawab. Soalan ini tak banyak pun. Soalannya ada 3 soalan objektif yang berkaitan dengan jenis kata adjektif. Jadi apa soalan dia nak adalah murid-murid perlu kenal pasti perkataan yang bergaris dalam soalan tersebut sama ada ia tergolong dalam jenis kata adjektif yang mana satu. Okey, dan cikgu nak murid-murid semua perlu senaraikan jawapan bagi ketiga-tiga soalan tersebut dan kemudian hantar di dalam ruangan komen nanti ya. Okey, tak apa, kita akan jawab satu persatu terlebih dahulu untuk soalan ini. Okey, soalannya berbunyi seperti pilih jawapan yang betul mengikut jenis kata adjektif. Bagi soalan 1, kesemua ahli pasukan itu lemah. Perkataan yang bergaris itu adalah perkataan lemah. Jadi murid-murid perlu kenal pasti bahawa perkataan lemah itu tergolong jenis kata adjektif yang mana satu. Adakah ia jenis kata adjektif panca indera atau perasaan atau keadaan. Jadi pilih satu saja ya. Dah pilih ke? Okey, kita akan teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu lukanya dibalut dengan kain nipis. Dekat situ ada 3 jawapan pilihan. Adakah nipis itu tergolong jenis kata adjektif ukuran atau jenis kata adjektif waktu atau jenis kata bentuk? Pilih salah satu saja. Dah pilih? Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang terakhir iaitu soalan yang ketiga. Daun-daun hijau tiada lagi pada pokok itu. Jawapan pilihan ada 3 iaitu jenis kata adjektif warna, perasaan atau cara. Pilih salah satu saja ya. Sudah pilih semua? Okey, sekarang ni cikgu nak murid semua hantar jawapan tersebut ke dalam ruangan komen. Okey, sudah hantar. Baik, cikgu akan membuat perbincangan terus berkenaan dengan ketiga-tiga soalan ini supaya murid mudah faham dan tahu apakah jawapan yang sebenarnya bagi ketiga-tiga soalan tersebut. Okey. Bagi soalan 1, kesemua ahli pasukan itu lemah. Perkataan bergaris iaitu lemah. Perkataan lemah ini merupakan jenis kata adjektif keadaan kerana perkataan lemah membawa maksud keadaan atau sifat bagi kesemua ahli pasukan itu. Seterusnya untuk soalan kedua ialah lukanya dibalut dengan kain nipis. Nipis itu merupakan jenis kata adjektif ukuran. Jawapan betul adalah ukuran. Kenapa? Sebab perkataan nipis membawa maksud ukuran bagi kain yang digunakan untuk membalut luka. Dan soalan yang terakhir ialah daun-daun hijau tiada lagi pada pokok itu. Hijau itu merupakan jenis kata adjektif warna. Sebab apa? Perkataan hijau membawa maksud warna bagi daun yang ada pada pokok itu. Okey. Jadi, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu ingin membuat sedikit rumusan berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kata adjektif. Kata adjektif merupakan kata sifat, iaitu atau panggilan lain bagi kata adjektif ialah kata sifat, iaitu perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Dan salah satu cara untuk mengenal pasti sesuatu kata itu adalah kata adjektif
perlu didahului atau diikuti oleh kata penguat. Tetapi tanpa kata penguat pun kita boleh kenal pasti bahawa kata itu adalah kata adjektif. Dan yang terakhir ialah kata adjektif mempunyai 9 jenis, iaitu sifat atau keadaan, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan dan panca indera. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid semua dapat faham apa yang cikgu ajar. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga diri baik-baik ya. Okey, bye.